baik, yang elok, yang sempurna itu semuanya adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hakikat datangnya segala perkara yang baik-baik itu hakikatnya daripada Allah. Af'alullah semuanya, perbuatan Allah semuanya. Si Zaid itu jadi orang yang soleh, kita panggil dia soleh, kita puji dia sebab tengok amalannya baik. Maka si Zaid tadi tidak boleh melakukan amal soleh melainkan dengan taufik daripada Allah. Allah lah yang memberi pertolongan kepada si Zaid tadi sehingga dia boleh melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kita kata Zaid itu orang yang saleh. Zaid itu orang yang saleh. Maka hakikat pujian itu dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Rajinlah dia tu ngaji. Kita puji dia rajin mengaji. Maka hakikatnya pun kembali kepada Allah. Kerana dengan taufik Allah Ta'ala lah yang menjadikan seseorang itu rajin, istiqamah mengaji. Bagusnya dia tu boleh tinggalkan maksiat pun hakikatnya taufik daripada Allah. Kita puji cantiknya lah bangunan tu, cantiknya lah pemandangan tu, cantiknya lah bunga tu. Dan segala puji itu maksudnya segala puji-pujian yang baik-baik, yang mulia-mulia. Ada pun memuji perkara-perkara yang maksiat itu tidak dimaksudkan di sini. Bukan maksud segala puji masuk dalam kata memuji perkara yang tak baik. Memuji perkara yang tak baik itu tak masuk. Walaupun pada hakikatnya benda itu daripada Allah, maka nisbah kepada adab kita, jangan disandarkan benda-benda yang jahat itu, yang keji itu, yang maksiat itu kepada Allah. Itu adabnya. Jadi bermula segala puji itu bagi Allah. Bermula puji itu terbahagi kepada empat, terbahagi atas empat. Itu yang dikatakan segala tu sebab banyak, bukan satu, banyak, lebih daripada satu. Jadi bermula puji itu yang kata segala puji itu terbahagi kepada empat, atas empat bahagian, empat jenis puji. Pertama, puji qadim bagi qadim. Qadim tu maksudnya yang bersifat sedia kala, yakni Allah lah. Bermula yang pertama tadi puji qadim bagi qadim, yakni qadim itu yang dikendaki, yang dimaksudkan dengan qadim tu zat Allah. Yang pertamanya Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji zatnya sendiri. Itu yang dimaksudkan puji qadim bagi qadim. Qadim tu Allah, puji Allah bagi Allah. Allah puji zat dia. Dan iaitu puji qadim bagi qadim, puji Allah akan dirinya Allah, zatnya Allah pada azali, sedia kala lagi Allah memuji zat dia sendiri. Itu yang dikehendaki dengan puji qadim bagi qadim. Dan kedua daripada empat jenis puji qadim bagi hadis. Hadis tu makna makhluk. Hadis tu makna makhluk, sesuatu yang bersifat baharu. Hadis bermaksud sesuatu yang bersifat baharu, sesuatu yang ada permulaan bagi adanya. Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, tiap-tiap sesuatu yang berasal dari tiada dipanggil hadis, benda baru. Ada kalanya Allah memuji kepada makhluk. Hadis tu boleh panggil benda mungkin, benda makhluk dipanggil. Jadi Allah memuji akan makhluk, dan iaitu memuji Allah Ta'ala bagi contohnya anbiya-Nya. Ada kala Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya daripada kalangan nabi-nabi dan awliya-Nya, wali-walinya, kekasih-kekasihnya Allah. Mana contoh Allah Ta'ala memuji kepada hamba-hambanya, nabi-nabinya, wali-walinya? Itu ni'mal firman, seperti firmannya Allah di dalam surah As-Sad ayat 30.
ni'mal 'abdu innahu awwab. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku, kata Allah Ta'ala, itulah orang yang banyak taubat kepada Allah. Orang yang banyak bertaubat kepada Allah, meskipun dia seringkali terjatuh di dalam perkara dosa dan maksiat. Setiap kali dia terjatuh di dalam perkara dosa dan maksiat, setiap kali itu juga dia tidak berlengah-lengah kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, patah balik kepada Allah. Itu taubat. Taubat tu makna patah balik, U-turn. Kita bila kita buat dosa kecil ataupun buat dosa besar, maknanya kita dah tergelincir daripada landasan yang lurus tadi tu. Sebab tu Allah suruh kita kembali taibuna ilallah ataupun tubu ilallahi jami'an. Hendaklah sekalian kamu kembali kepada Allah. Kembali itu makna patah balik. Hendaklah kamu, kita hamba-hamba Allah ni yang seringkali melakukan dosa dan maksiat ni, tubu. Allah Ta'ala perintah, masuklah laki-laki, masuklah perempuan, masuklah suami, masuklah isteri, masuklah anak-anak, masuklah yang kaya, masuklah yang miskin. Di kalangan orang-orang yang mukallaf tadi tu, yang mukallaf tadi, masuklah yang kufur kepada Allah, masuklah yang munafik. Allah seru tubu, kembalilah kepada Allah. Jangan berkekalan duduk di dalam jalan yang sesat tu, jangan. Allah panggil patah balik. Sebab kalau dia meneruskan perjalanan dia yang sesat tadi, dosa dan maksiat tadi, dia akan sampai ke penghujung jalan yang terdapat azab siksaan Allah. Jadi Allah Ta'ala kata tubu, kembalilah kepada Allah. Patah balik, belum terlambat. Patah balik, belum terlambat. Selagi nyawa tak sampai ke halqum, selagi tidak terbit matahari di sebelah barat, ada peluang nak kembali kepada Allah. Jadi taubat ni bukan sekali, taubat beberapa kali. Kalau taubat sekali tak masuk dalam orang yang banyak bertaubat. Itulah hikmah kenapa kadang-kadang Allah Ta'ala takdirkan kita jatuh di dalam perkara maksiat, supaya kita ni mengambil peluang menjadi orang yang banyak kembali kepada Allah. Itu hikmah. Memang pada akal kita fikir, kenapa Allah Ta'ala takdirkan aku buat dosa? Kita dah belajar sifat iradat, tidak berlaku sesuatu perkara baik ataupun buruk itu melainkan dengan kehendak Allah. Sama ada perkara yang dah berlaku ataupun yang sedang berlaku ataupun perkara yang lagi akan berlaku, buruk dan baik, zahir dan batin, itu semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya nak membuka ruang dan peluang kepada kita yang terjatuh di dalam dosa dan maksiat ini kembali kepada Allah, bertaubat. Maka setiap kali dia terjatuh dalam maksiat, setiap kali itu juga dia bertaubat mengikut syarat dan rukun taubat, maka termasuklah dia di dalam golongan orang yang banyak bertaubat. Bila banyak bertaubat, masuklah dalam kumpulan tu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat-sangat kasih kepada orang yang banyak kembali kepada Allah. Nampak tak? Dalam tidak sedar, dalam tak sedar, orang yang jatuh dalam dosa dan maksiat tadi dan banyak kembali kepada Allah, dia dah tergolong dalam golongan tu, kekasih Allah. Sebab tu Allah tak heran dengan dosa kita. Dah memang namanya manusia pasti melakukan dosa. Tapi hikmah di sebalik itu supaya kita beribadat, mengambil peluang untuk melakukan ibadat yang namanya taubat. Ibadat itu bukan sekadar solat, ibadat itu bukan sekadar puasa, bukan sekadar mengaji. Bertaubat juga adalah ibadat yang wajib. Ibadat taubat itu ibadat yang wajib, bukan sunat, bukan harus, wajib. Sebab tu kalau kita jatuh dalam dosa, kita tidak bertaubat, maka jadi lagi satu dosa. Bersegera bertaubat itu hukumnya wajib bersegera taubat. Contohnya pagi tadi kita terjatuh dalam maksiat, lepas tu kita tak nak bertaubat, maka
cas lagi satu dosa, iaitu mana? Dosa tidak bertaubat. Kerana bertaubat itu hukumnya wajib. Apa maksud wajib? Perkara yang diperintah oleh Allah sebagai perintah yang muktamad. Kalau kita tinggalkan dosa. Tadi dosa tinggal semayang satu, tak semayang satu dosa dah, maksiat dah. Tiba-tiba kita tak nak bertaubat kepada Allah daripada dosa kita tak solat tadi, jadi satu dosa lagi. Maknanya dah ada dua. Karang petang contohnya, bila dia nak bertaubat kepada Allah, dia kena taubat kepada Allah, minta ampun daripada Allah dengan dua dosa ni. Yang pertama, dosa meninggalkan solat. Yang kedua, dosa melambatkan taubat. Kalau kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, minta ampun daripada dosa meninggalkan solat sahaja, kalau kita tak taubat lagi satu ni, makna berkekalan lagi satu dosa ni, iaitu dosa melambatkan taubat tadi. Melengahkan bertaubat tu satu dosa. Jadi kalau kita nak bertaubat, contohnya kita ni dah banyak buat dosa, banyak buat maksiat, tapi kita belum bertaubat lagi, sampai sekarang tak taubat lagi. Jadi nanti dalam bertaubat, di sisi mazhab kita Syafi'i ini kena sebut satu-satu dosa kita. Selagi mana kita ingat dosa yang kita buat, wajib sebut satu-satu. Kecuali yang dah tak ingat dah, itu baru boleh bertaubat secara langsam kita panggil. Tapi selagi ingat apa dosa yang kita buat, kena sebut satu-satu di hadapan Allah Ta'ala tu. Dosa mengumpat satu, ya Allah, contohnya lah, sebagai contoh, ya Allah, aku mengaku bersalah, aku menyesal, aku azam takkan mengumpat dah lagi sampai bila-bila, ya Allah. Aku menyesal, ya Allah, di atas perbuatan keji aku suka mengumpat. Cukup syarat rukunnya, azam tak nak ulang lagi dan sebagainya. Lepas tu, dengki lain. Dengki kena sebut juga. Kena sebut satu-satu. Kita ni taubat main langsam. Taubat tu kena belajar bab taubat. Taubat tu ibadat hati. Kena sebut satu-satu, kena menyesal di atas setiap satu dosa tu. Selagi ingat, tiba-tiba ingat lagi dah tak tahu lagi apa dosa lah yang aku buat ni, punya banyak ni sampai dah tak ingat. Punya banyak yang tak ingat, apa lagi dosa kita buat ni. Di situ barulah boleh kita nak minta ampun kepada Allah secara umum. Ya Allah, aku minta ampun di atas segala dosa-dosa yang aku dah tak ingat, ya Allah. Sesungguhnya kau tahu benda tu dosa daripada aku, tapi aku tak tahu, aku tak sedar, aku tak ingat dah, ya Allah. Aku minta ampun sekaliannya. Aku berazam tak akan mengulangi sekaliannya, dan aku berazam untuk menjadi hamba yang taat bermulai saat dan ketika ini sampailah nyawa aku diambil oleh Allah. Taubat tu ikut syarat rukun dia. Maka orang yang sering kali bertaubat, dia adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Ada orang buat taat tapi jadi apa? Orang yang dibenci oleh Allah. Banyak taubat, banyak ibadat. Banyak ibadat, dia jarang-jarang dia jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak dikasihi oleh Allah. Dia dibenci oleh Allah. Kerana di dalam hatinya ada takabbur, sombong dengan ketaatan yang dia buat. Memandang orang lain hina, memandang orang lain keji, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih taat, merasa dirinya lebih soleh. Memang dia banyak buat ibadat pun. Memang dia banyak buat ibadat, mengaji, sembahyang, mengajar, solat tahajud, gini gitu. Memang dia banyak buat ibadat. Memang tak pernah nampaklah dia tu buat benda tak elok. Tapi dalam hatinya tu ada penyakit takabbur, maka dia dibenci oleh Allah. Sedangkan yang seorang lagi tadi, orang awam, orang biasa-biasa je, dalam waktu dia buat yang wajib-wajib, dia menjaga diri dia daripada buat benda haram, tapi kadang-kadang terjatuh juga dalam benda haram, jatuh lagi dalam benda haram, dalam jaga-jaga, dalam kawal-kawal, jatuh lagi dalam dosa. Tapi dia bertaubat, setiap kali dia terjatuh, dia bertaubat sungguh-sungguh. Maka dia dikasihi oleh Allah berbanding dengan si abid tadi yang banyak ibadat tapi dalam hatinya ada sombong. Maka orang yang banyak bertaubat itu diantaranya mereka yang dipuji oleh Allah. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah, andai kata kita, andai kata kalian banyak bertaubat kepada Allah, kalian telah termasuk di dalam golongan orang yang dipuji di dalam Al-Quran. Cuma tak sebut nama Muhammad bin Fulan lah. Tapi secara umum masuk dah. Ni'mal abdu.
Makna orang kata Allah, dia ni sebaik-baik hamba tu. Yang puji tu siapa? Allah puji, raja segala raja puji, tak seronok kita. Kawan-kawan kita yang sama buat dosa maksiat puji kita pun kembang dah lubang hidung kita. Orang biasa puji kita kembang dah lubang hidung kita. Muat penumbuk kalau nak masukkan lubang hidung kita punya kembang. Ingat tu aku kata, kita ni bila kena puji kembang lubang hidung, teluh betih dia kata. Betih ni boleh masuk dalam lubang hidung, bayangkan. Punya kembangnya bila kena puji. Itu yang puji orang macam kita tu. Yang sama buat dosa macam kita, yang sama buat maksiat macam puji kita. Oi, seronok dah kita. Ini yang memuji ni raja segala pemilik, pentadbir, pencipta sekalian alam, yang memiliki dunia dan akhirat, yang memiliki syurga, empunya syurga, yang memberi rahmat, yang memberi nikmat. Dia memuji orang yang banyak bertaubat, walaupun dia duduk ceruk kampung, orang tak kenal dia, tapi di antara amalan dia banyak bertaubat. Dia masuk dalam golongan orang yang dipuji oleh Allah. Betuahlah. Betuahlah. Kalau sekadar orang puji tak dapat apa. 1 juta orang puji kita, like 1 juta like, tak menambahkan walau 1 pun pahala. Ada berapa juta manusia dalam dunia sekarang? Katakanlah 150 juta lah, katakanlah. Semua tu duk puji kita, kata bagus, kata baik, kata begini, tak jadi pun 1 pahala. 1 pahala pun tak jadi dengan puji-pujian yang berjuta-juta tadi. Begitulah juga berjuta orang caci maki cela kita, tak menjadikan 1 dosa. Tapi kalau Allah yang puji, dia tu orang yang soleh, dia tu kekasih Allah, walaupun orang lain, orang kampung duk caci maki dia, cela dia, kata dia jahat, kata dia begini, kata dia begitu, tapi rupa-rupanya di sisi Allah dia orang yang banyak bertaubat. Allah puji dia. Bila Allah puji dia, maka banyaklah kebajikan yang diperolehi. Sebab tu jangan kita tamakkan puji daripada makhluk. Jangan. Itu di antara sifat mazmumah, yang dibenci oleh Allah, yang wajib kita buang dalam hati kita. Penyakit kasihkan pujian daripada makhluk. Jangan mengharapkan pujian daripada makhluk, tapi haraplah pujian daripada Tuhan yang Maha memberi segala sesuatu. Itu lebih bermanfaat. Jangan takut dengan celaan makhluk, kerana celaan makhluk tidak boleh menimbulkan 1 dosa. Tapi kalau Allah yang cela, pasti azab yang kita akan perolehi. Semua puji kita, tapi Allah benci kita. Semua manusia puji kita, sanjung kita, tapi Allah tak redha dia, Allah benci dia. Pasti dia akan mendapat dosa dan janjian azab daripada Allah. Cuma nak cerita kat sini, ada kalanya Allah memuji hamba-Nya. Contohnya di sini Allah memuji hamba-hambanya yang banyak bertaubat kepada Allah. Tak kira lelaki perempuan, dia banyak kembali kepada Allah. Tapi belajar taubat, belajar taubat sungguh-sungguh. Takut nanti kita tak masuk dalam golongan orang yang bertaubat. Kerana taubat itu ada syarat dan ada rukun. Kalau kita main belasah aja, nanti tak masuk dalam golongan orang bertaubat, cuma perasan je macam bertaubat. Macam solat takkan terdiri solat kalau tak cukup 13 rukun. Kita buat 12 saja, contoh di sisi mazhab kita Syafi'i. Kita buat 12 saja, tak cukup 1 rukun. Adakah dipanggil solat? Tak. Sebab rukun tu mendirikan solat. Kalau tak cukup rukun, tidak lagi terdirinya solat. Cuma kita kata solat, cuma orang kata solat, tapi di sisi syaraknya dia belum solat, sebab tak cukup rukun. Kerana rukun tu sendiri adalah juzuk-juzuk, bahagian-bahagian ibadat tu sendiri. Makna tak cukup 13, bukan solat namanya. Qiyam ada, rukuk ada, i'tidal ada, sujud ada, Fatihah ada, tapi tumakninah 1 tak ada. Bukan solat namanya. Kita menangis dah, melalak dah, meraung dah, berguling dah. Mulut kita duk baca astagfirullah, 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 menangis, berguling. Tapi hati tidak ada penyesalan.
Hati tak ada penyesalan. Di lidah saja, ya Allah aku menyesal, padahal dalam hati tak ada sesalan pun. Dalam hati tidak ada azam yang putus untuk meninggalkan segala jenis dosa dan maksiat. Walaupun dia menangis keluar air mata darah sekalipun, itu bukan taubat. Tak cukup taubat. Sebab syarat taubat, putus hati dari semua jenis dosa dan maksiat. Yang dia dah buat, dia azam untuk takkan ulang. Yang belum buat, dia azam untuk mengawal dirinya untuk tidak melakukan dosa yang belum pernah dia buat. Itu syarat dalam hati nak bertaubat. Bukan semata-mata azam berhenti daripada minum arak sahaja sebagai contoh, tapi dalam hatinya masih lagi teringin nak buat yang lain-lain. Itu tak cukup syarat. Contoh, dia nak bertaubat daripada dosa judi, lalu dia menyesal, dia mengaku bersalah dengan Allah, dia azam takkan berjudi dah sampai bila-bila. Walaupun orang tak nampak, tak kisahlah berjudi di tempatnya ataupun judi secara online ke, tak peduli lah. Dia azam, dia tak nak dah, tapi dalam hati masih lagi ada keinginan nak buat dosa yang lain. Adakah cukup syarat taubat? Jawabnya tak cukup syarat taubat. Bila tak cukup syarat taubat, Allah tak ampunkan dosa judi dia tadi. Jadi taubat ni bukan senang tuan-tuan. Orang yang tak tahu je kata senang taubat. Sebab tu kalau orang tu bertaubat cukup syarat dan rukun, dia akan mikir banyak kali nak ulang balik dosa tu. Sebab nak taubat ni payah sebenarnya. Kita tak faham, kita kata senang. Kita menganggap lepas daripada solat kita wirid astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita ingatkan maknanya saja. Aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Padahal hatinya tidak ada penyesalan.
Ha, kita dalam nikmat Allah, bernafas, melihat, memandang, mendengar. Perasaan kita sekarang rasa macam mana dalam hati kita? Tenang contoh. Siapa yang menjadikan ketenangan? Allah. Kita ni duduk dalam lautan nikmat Allah. Tak ada satu saat pun, satu detik pun yang kita terlepas daripada nikmat Allah. Sentiasa. Sebab tu kita sebenarnya sepatutnya sentiasa kena ingat kepada Allah dah. Sebab kita tak pernah terlepas walau sesaat pun daripada nikmat Allah. Dalam kitab sana disebut apa? Setiap kali kamu mendapat nikmat daripada Allah, hendaklah kamu mengingati Allah. Setiap kali kamu dapat. Jadi kita faham setiap kali ini macam nikmat ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Faham nikmat perkataan? Setiap kali kamu dapat nikmat, hendaklah kamu ingat kepada Allah. Jadi kita faham nikmat ni ada kalanya dapat, ada kalanya tak ada. Padahal sentiasa. Walaupun contoh sekarang kita tak dapat nikmat duit, kita dapat nikmat sihat, kita dapat nikmat taufik, kita dapat nikmat akal. Jadi maksudnya di situ sepatutnya sentiasa kena ingat kepada Allah. Ni kita duduk dalam keselamatan sekarang ni. Bangunan ni tak roboh atas kepala kita. Bukankah itu penjagaan daripada Allah? Penjagaan daripada Allah, nikmat daripada Allah. Kita nak ke mana kemari, ke sana ke sini, selamat pergi, selamat balik, selamat sampai. Kita keluar rumah, Allah jaga anak bini kita. Banyak sangat nikmat Allah. Sebab tu kalau kau nak kira, kata Allah Ta'ala, kalau kau nak kira lah nikmat Tuhan tu, la tuhsuha, kau tak akan dapat kira. Punya banyaknya pertolongan Allah. Tiba kita lupa kepada Tuhan yang sangat-sangat banyak memberi pertolongan kepada kita. Kalau orang buat baik kepada kita, setiap hari dia bagi kita RM10 setiap hari, dia bagi, kita akan ingat dia selalu. Kita kata bagusnya dia selalu belanja aku makan, tak sempat bayar, dah dia bayar. Kita kata baik ni lah, kita akan selalu ingat dia, sebab dia orang baik, banyak buat kebaikan dengan kita, banyak tolong urusan kita. Padahal yang membuat baik kepada kita tadi bukan sentiasa. Pasti kita akan seronok, pasti kita akan selalu teringat, pasti orang yang jenis macam tu akan berada di dalam hati kita, sebab dia sangat buat baik dengan kita. Tapi Allah yang lebih dahsyat kebaikannya atas diri kita, kita lupa kita. Jadi kita ni lah, masalah hati kita ni dilekakan oleh urusan dunia sampai terlupa yang banyak membantu dan menolong kita. Tidur, dalam tidur kita Allah tolong. Tidur Allah tolong tu, Allah yang bagi lena Allah, lepas tu dah lena tu pula selamat kita, tak ada lipan masuk dalam hidung kita, semut urung mulut kita, tadi tidur tak gosok gigi. Nampak tak? Tapi kalau pada hukum akalnya, hukum adatnya, binatang macam tu dia akan cari sisa-sisa makanan, deria baru dia tu, dia akan pergi urung lah. Kenapa dia tak urung mulut kita? Bangun pagi penuh semut dalam mulut kita, tak pernah berlaku lagi. Seekor pun tak masuk dalam mulut kita. Nampak tak? Siapa yang jaga tu? Allah. Tapi kita tak nampak benda-benda macam tu. Pertolongan Allah yang macam tu kita tak perasan. Ni sebab hati kita ni dihijab oleh makhluk. Hati kita dihijab oleh makhluk. Sebab tu tak dapat nak memandang musyahadah kepada Allah. Sebab tu pesan ulama, kena buang makhluk ni daripada dalam hati kita, kena buang. Makhluk bukan tempatnya dalam hati kita. Siapa pun dalam hati kita ni hanya milik Allah saja yang duduk dalam hati kita. Anak, bini semua duduk luar. Makhluk semua duduk luar. Harta, kekayaan, pangkat semua duduk luar. Kerana hati ni hanya untuk Allah. Tapi bila kita dah tukarkan, jadi macam itulah kita. Payah nak ingat Allah tu, jadi payah. Payah nak ingat. Dan ketiga puji hadis bagi hadis dia, iaitu memuji hamba akan setengah mereka itu seperti katanya, sebaik-baik manusia itu sianu. Dan keempatnya puji hadis bagi qadim. Hadis tu mana? Makhluk.
dan kadang-kadang makhluk tu memuji kepada Allah yang sedia kala tu, dan iaitu memuji hamba akan Tuhannya, seperti dikatanya hamba, alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk akan kami. Jadi ringkasannya kata ulama, alhamdulillah ni dengan makna terima kasih ya Allah. Jadi bila kita baca alhamdulillah, maknanya terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah memberi petunjuk pada aku, terima kasih ya Allah kau kutip aku letakkan dalam majlis ilmu, terima kasih ya Allah kau bagi taufik aku boleh dirikan solat, terima kasih ya Allah kau beri akal yang waras pada diri aku, terima kasih ya Allah aku duduk dalam keselamatan. Tu alhamdulillah. Alhamdulillah maksud terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kita kata alhamdulillah, kita kata segala puji bagi Allah. Maksud ulama tafsir, ulama kata alhamdulillah dengan mana terima kasih ya Allah, supaya kita dapat merasakan ucapan kalimah alhamdulillah tu. Alhamdulillah ni mana kata-kata kita memuji kepada Allah, terima kasih ya Allah. Lepas makan ni alhamdulillah, terima kasih ya Allah kau bagi makan, terima kasih ya Allah kau bagi kenyang, terima kasih ya Allah aku dapat rasa macam-macam rasa tadi, makanan ni ada masin, ada masam, ada manis, ada gini gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Macam tu barulah kita dapat hayati perkataan tu. Kalau kita baca alhamdulillah, kita ingat kalau puji bagi Allah, dia tak macam tak jejak kat hati tu. Alhamdulillah maknanya terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah, yang terima kasih ya Allah yang memberi hidayah kepada kami, bagi petunjuk kepada kami. Bahkan bukan petunjuk saja yang kau bagi taufik pula ya Allah. Kerana ada hamba yang sekadar mendapat hidayah tapi tidak diberi taufik oleh Allah. Hidayah ni mana petunjuk, hidayah ni mana ilmu, suluhan daripada Allah, cahaya daripada Allah yang masuk ke dalam hati hamba. Masuk dalam hati hamba. Tapi cahaya yang masuk dalam hati hamba ni, dia takkan singgah, dia takkan duduk dalam hati yang ada kekotoran. Dia takkan singgah. Dia masuk dalam hati, tapi bila ada benda yang Allah benci, dia akan keluar. Dia tak duduk kekal menetap dalam hati. Itu nur, cahaya daripada Allah, hidayah. Kita banyak kan ini nih yang kalian sedang dengar ni, kita sedang dengar ni, kalam Allah, hadis Nabi, ilmu manfaat, perkataan ulama, orang soleh. Ini kata ulama, semuanya ini adalah nur, cahaya daripada Allah yang sedang masuk ke dalam hati kita. Tapi benda ni ada yang singgah, ada yang tak singgah. Ada yang singgah dalam hati, ada yang lepas tu dia keluar balik. Bak kata pepatah kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, dia masuk dalam hati, lepas tu dia keluar telinga kiri. Dia tak menetap dalam hati. Bila tak menetap dalam hati, kita tak akan dapat ambil manfaat daripada apa yang kita dah dengar. Nampak tak? Tak bagi apa-apa pun manfaat pada diri kita, padahal dah masuk tadi. Tapi dia tak kekal, sebab dalam hati ada benda yang dibenci oleh Allah. Cintakan dunia, mengumpat, sangka jahat, dendam. Ini kata ulama, sebab cahaya Allah tu tidak menetap di dalam hati. Jadi tugas kita, kalau kita nak dapat manfaat daripada hidayah tadi, petunjuk tadi, pastikan hati kita sentiasa bersih daripada sifat yang dibenci oleh Allah. Ini di antara asbab kita mengaji tauhid, mengaji tasawuf, mengaji fiqh, tapi tak ada perubahan pada diri kita. Sama je macam seolah-olah macam tak pernah mengaji, macam tak pernah mendengar. Tak ada perubahan, tapi istiqamah mengaji. Macam-macam kitab kita dah belajar, macam-macam jenis dosa, macam-macam jenis azab kita dah tahu. Tapi kenapa tak ada perubahan? Sebab petunjuk tadi, cahaya tadi tak duduk dalam hati. Dia masuk sekejap, dia pergi balik. Dia sangat cemburu dengan najis maksiat yang ada dalam hati. Sebab tu kita sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang menuntut ilmu, tak kisah secara bertalaki, secara online, makna di antara adab sebagai penuntut ilmu, kena pastikan hatinya sentiasa bersih daripada segala sifat yang dibenci oleh Allah. Baru insya-Allah tiap-tiap nur cahaya suluhan Allah yang dikatakan hidayah tadi, ilmu tadi akan memberi kesan kebaikan pada diri dia. Maka barulah dia akan diberi taufik, pertolongan daripada Allah untuk mengamalkan. Taufik ni
ilmu, petunjuk, hidayah ni petunjuk, ilmu. Bila kita dengar ceramah, dengar kuliah, kita tahu dah, faham dah. Oh begini, oh begitu. Itu hidayah. Oh baru aku tahu, oh baru aku faham, oh salah rupanya selama ni. Itu namanya hidayah, petunjuk. Allah Maha Pemurah. Setiap kali kita solat kan kita minta hidayah daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, bagilah petunjuk kepada kami. Allah bagi. Tapi salah kita, bekas yang kita siapkan nak menunggu hidayah tadi kotor. Tu silap kita. Tu salah kita. Hidayah tu sampai, Allah bagi. Tapi salah kita tadi menerima dengan apa? Makna mempersiapkan bekas yang kotor. Macam kalau kita nak minum air ni, kita nak minum air mineral ni, kita nak minum, memang niat kita nak minum air ni. Tiba-tiba waktu kita nak tuang, tengok dalam gelas kita ada tahi cicak contoh. Adakah kita akan terus tuang? Sedangkan kita tahu kita nak ambil manfaat daripada air ni, dengan mana nak minum. Pasti kita akan cuci dulu kita cuci dulu, baru tuang, baru minum. Begitulah tadi, kalau datangnya nur tadi, suluhan daripada Allah tadi, bila sampai nak masuk dalam hati, tengok ada najis, ada dendam, ada dengki, ada ujub, ada riya, ada takabur, cinta dunia dan macam-macam, dia tak jadi masuk, dia akan pergi. Bila dia pergi, tak dapatlah kita ambil manfaat, tak dapat manfaat. Besok datang lagi, dapat petunjuk lagi, hati kotor lagi, pergi lagi cahaya tadi tu. Sebab tu kena bersihkan bekas dia ni, iaitu hati. Buang segala jenis benda-benda yang Allah benci. Sebab tu kita kena tahu, kena kenal apakah penyakit-penyakit hati yang menjadi asbab dibenci oleh Allah. Kena tahu ujub tu apa, riak tu apa, sum'ah tu apa, hubbud dunia tu apa, hubbul mal tu apa, hubbul riyasah tu apa. Banyak penyakit hati. Kita kena cari satu-satu, kena buang satu-satu, supaya nur tadi, cahaya-cahaya itu duduk menetap di dalam hati kita. Dia masuk tak keluar dah. Dia masuk tak keluar dah sampai bila-bila. Itu yang kita nak. Baru dapat ambil manfaat daripada ayat Quran yang kita dengar, hadis yang kita dengar, nasihat ulama yang kita dengar. Itu rahsia dia. Kenapa kita yang dah dapat hidayah ni tak berubah? Sebab bekasan tadi tu yang nak diisikan hidayah tadi kotor. Ini cuci dulu. Taubat daripada segala jenis dosa hati. Jadi artinya segala puji bagi Allah, yakni terima kasih ya Allah yang telah memberi kami hidayah, yang telah bagi kami petunjuk. Daripada kami tak nampak jadi nampak, daripada tak faham jadi faham, daripada tak tahu jadi tahu, daripada tak nampak bahaya nampak bahaya. Bila dah Allah tunjuk, Allah dah suluh. Daripada kita duduk berjalan dalam gelap, tak nampak apa, kiri kanan depan belakang tak nampak, tiba-tiba datang cahaya seterang-terangnya, maka nampaklah yang tu jurang, yang tu perangkap, yang tu pohon berduri, yang tu macam-macam lah, yang tu ada rimau. Sebab suluhan tadi, datangnya suluhan cahaya ilmu daripada Allah. Nampak silap sini, silap situ, bahaya sini, bahaya situ. Itu hidayah tadi. Hidayah tadi. Tunjuk. Maka keempat-empatnya itu, makna keempat-empat puji-pujian itu kembali, yakni hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang jadikan semua tu. Allah yang bagi taufik kepada si Fulan tu jadi orang baik, dapat taufik daripada Allah. Allah cegah dia, Allah jaga dia, Allah pelihara dia, Allah pantau dia daripada melakukan dosa dan maksiat zahir dan batin. Semua tu daripada Allah. Sebab tu hakikat segala puji-pujian itu bagi Allah. Kalau orang puji kita, cepat-cepat ingat kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Ini semua daripada Engkau. Ini semua anugerah Kau ya Allah. Mustahil aku ada benda ni, mustahil aku boleh berada di sini, mustahil aku boleh buat begini, mustahil aku begini, kalau bukan anugerah daripada Engkau ya Allah. Barulah tak ada dalam hati dia barulah tak ada sombong. Sebab dia sedar kelebihan yang ada pada diri dia, harta, pangkat, jawatan, kesempurnaan untuk tubuh badan dia, itu semua pinjam, Allah bagi pinjam sekejap. Barulah dia tak jadi ujub, tak kagum dengan diri sendiri. Yang jadi kagum dengan diri sendiri, penyakit ujub perasan ni, sebab melupakan hakikat perkara itu adalah pinjaman Allah, pinjaman daripada Allah. Itu yang jadikan kita ujub, takabur, hina orang, cela orang. Tak sedar kita. Bermula makna puji pada lughah, yakni pada bahasa itu, huwa thana'u bil jamil alal jamilil ikhtiyari ala jihati ta'zim.
Puji-puji itu pada lugah, pada bahasanya bermaksud iaitu memuji dengan keelokan. Bukan puji dengan kejahatan. Bukan puji dengan kejahatan. Oh, bagusnya kau mencuri, hebat kau curi. Tu puji kat tu. Tapi itu bukan puji keelokan tu. Itu puji kecelaan. Dahsyat tu, hebat betul kau mencuri. Puji kat tu. Puji. Tapi puji benda tak elok. Itu tak masuk. Itu tak dimaksudkan. Yakni puji dengan keelokan. Bagusnya kau ni, taatnya ni, solehnya ni, gini-gini yang baik-baik. Jadi iaitu memuji dengan keelokan atas sifat yang elok, yang ikhtiari. Apa maksud yang ikhtiari? Makna yang kita buat ataupun yang dilakukan dalam keadaan kita sedar, dalam keadaan kita pilih. Tilik kepada zahirnya lah, kita sengaja buat begitu. Makna tilik kepada usaha dan ikhtiar tadi. Sebab-sebab yang dibuat tu macam ni, para muhibbin sekalian ni, kalian antum yang hadir ni ikhtiari. Bukan tadi duduk tahan tapi kaki kita bergerak sendiri pergi surau masjid. Benar tak nak datang tapi bergerak sendiri pula kaki ni pergi sampai ke masjid semayang itu bukan ikhtiari, itu namanya doruri. Ini ikhtiari. Kita fikir lah ni ada kelas, kita dah siap-siap usaha ikhtiar gini-gini. Nampak tak? Itu namanya perbuatan ikhtiari yang disengajakan, yang dibuat dengan pilihan hati kita. Tapi hakikatnya daripada Allah lah tu. Allah yang mendetikkan hati kita nak solat tu, nak pergi masjid lah. Ikhtiari. Atas pihak membesarkan dia, membesarkan Allah. Jadi mana-mana orang yang memuji Allah Ta'ala tadi, memuji keelokan tadi itu atas sifat yang elok, yang ikhtiari, atas pihak membesarkan dia, membesarkan Allah. Bila orang tu puji kata orang tu bagus, orang tu hebat, orang tu soleh, hakikatnya dia sedang membesarkan Allah yang menjadikan benda tu. Dia bukan hakikatnya muji tubuh badan orang tu, hakikatnya dia memuji Allah yang menjadikan benda tu. Yang menjadikan benda tu, yang memberi nikmat tu. Bukan puji atas nikmat tu, puji Tuhan yang memberi nikmat tu. Dan puji pada istilah itu perbuatan yang memberitahu ia perbuatan daripada membesarkan akan yang memberi nikmat dengan sebab keadaannya yang memberi nikmat, atau orang yang memuji atau orang yang lainnya, sama ada perbuatan itu perkataan dengan lidah atau i'tiqad dengan hati atau amal dengan segala anggota. Ni kalian ni perbuatan yang sedang kalian buat ni, inilah perbuatan yang menunjukkan kalian sedang memuji Allah. Bila kalian solat, hakikatnya itu tanda-tanda kalian sedang memuji Allah, tapi bukan dengan lidah, dengan perbuatan. Dia bersedekah, maksudnya dia sedang memuji Allah. Dia tutup aurat, maknanya dia sedang memuji Allah. Dia berzikir pun maksudnya dia sedang memuji Allah. Itu pada istilah. Pada istilah puji-pujian itu apa? Iaitu perbuatan yang memberitahu ia daripada membesarkan ni. Kalian duduk belajar ni, tinggal bini, tinggal masa rehat, korbankan ngantuk, korbankan kepenat, korbankan macam-macam tadi semata-mata nak mentaati perintah Allah, menuntut ilmu. Kalian tinggalkan benda-benda itu, kepentingan diri dan sebagainya, masa rehat dan sebagainya. Sebab apa? Keimanan kalian tentang menuntut ilmu itu suatu kepentingan, suatu kewajipan. Jadi kalian, dengan sebab kalian mengorbankan benda-benda itu untuk melaksanakan perintah Allah, itulah tanda-tanda kalian membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah dengan ibadat. Dengan ibadat. Rukun puji. Puji pun ada rukun juga. Ingat semayang je. Puji pun ada rukun. Puji pun ada rukun. Pertama, rukun puji ada 5. Bermula rukun puji itu ada 5 perkara. Pertama daripada 5 rukun puji, makna tak ada 5 ni tak panggil puji. Tak ada 5 ni tak panggil puji. Sebab tak cukup rukun. Pertama, hamid. Siapa hamid ni? Yakni orang yang memuji.
Maka yang memuji di sini Syekh Sanusi. Dalam kitab tadi tu, kitab ni Syekh Sanusi dia puji alhamdulillah, kata dia. Alhamdulillahil munfaridi bil i'dami wal ijad. Segala puji bagi Allah yang ketunggalan dengan mengadakan dan meniadakan. Jadi hamidnya di sini, orang yang puji sini Syekh Sanusi inilah tuan pengarang kita. Dia memuji Allah dengan katanya alhamdulillah. Kemudian yang kedua rukun puji itu mahmud. Mahmud iaitu yang kena puji. Yang kena puji, yang dipuji itu siapa? Yang memujinya Syekh Sanusi. Yang kena puji iaitu Allah. Alhamdulillah. Jadi ni masuk puji hadis bagi qadim. Memuji hadis benda baru makhluk kepada Allah. Yang ketiga, mahmudun bihi, yang dipuji akan dia dengan dia. Mahmudun maknanya isim maf'ul tu. Mahmudun yang dipuji akan dia, yakni Allah, bihi dengan dia, iaitu sifat kepujian yang sabit ia sifat bagi Allah Ta'ala, iaitu mana? I'dam. Tu i'dam wal ijad, mengadakan dan meniadakan. Kerana mengadakan dan meniadakan itu sifat Allah. Tu mahmudun bihi, yang dipuji akan dia dengan dia. Mana tu Allah tu dipuji dengan perkataan apa tadi? Ijad, i'dam, yang mengadakan, yang meniadakan tu. Yang keempat, mahmudun alaihi, yakni yang dipuji akan dia, alaihi, di atasnya, iaitu nikmat yang dipuji atasnya. Nikmat tu, asbab nikmat tu, maka keluarlah puji-pujian tadi tu. Yang kelimanya lafaz, seperti mana lafaz puji tu macam mana? Kalau di sini pujinya dengan perkataan, dengan katanya alhamdulillah. Alhamdulillah itu perkataan puji tadi tu. Atau si anu itu pemurah. Kalau alhamdulillah tadi contoh perkataan puji kepada Allah. Kalau kita kata si anu pemurah, itulah perkataannya memuji seseorang kepada kawan dia tu. Si anu tu pemurah, tu perkataan pujian dia tu. Habis salawat dan salam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna الذي ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر وأنثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Tolong tandakan kitab saya muka surat 6. Kitab saya muka surat 6. Jadi senang nak cari.